حق على من حضر الصلاة إذا رأى من غيره إساءة في صلاته أن يغيره وينكر عليه، وإن صدر من جاهل وثق بالجاهل وعلمه. ومن ذلك الأمر بتشريك الصفوف، ومنع المنفرد بالوقوف خارج الصف، والإنكار على من يرفع رأسه قبل الإمام، إلى غير ذلك من الأمور. ثالثة مسألة: حق على من حضر الصلاة إذا رأى من غيره إساءة في صلاته أن يغيره وينكر عليه. Menjadi hak, menjadi satu tanggungjawab ke atas mana-mana orang yang hadir dalam sembahyang, atas jemaah lah. Bila dia tengok orang lain buat cacat dalam sembahyang dia, tanggungjawab dia mengubah akan kecacatan itu, wa yunkir alaih, dan yunkir maknanya mengingkari apa. Artinya agama kita ajar pada kita bahawa bila kita pergi jemaah, janganlah semata-mata kita pergi kira nak jemaah semata-mata. Bila kita pergi nak jemaah, ada lagi benda lain yang dikira tanggungjawab kita bila-bila kita pergi jemaah, iaitu membetulkan keadaan sayang kita. Kalau ada kawan-kawan kita sayang kita, buat benda tak mana, khususnya menguji dengan saya. Tidaklah kata pergi sebab mata-mata dengan jemaah dah tengok apa saja benda tak mana, tidak bisa. Dan Islam memang mengajar kita lah Islam saya duduk teguh betul dah. Apa dia buat barang tak mana teguh, dan bila kita buat barang tak mana, kalau ada orang lain teguh, wajib terima. Hatta waktu kita pergi jemaah, bila kita tengok ada orang buat benda tak molek dalam masalah jemaah, tidak tak molek tahu mana lah, atau dia misal gini lah. Misalnya tasbih tersebut betul kata tiap-tiap orang yang bisa jemaah, jangan lok betul sah ni, jangan kita sebut pada tu email atau tu bila lah ke. Bahkan tiap-tiap orang mesti tanggungjawab membetulkan sah semasa. Tengok orang lain belok sah, apa tegur. Dan orang yang kena tegur tu jangan buat keras tu, jangan buat keras. Tak ingat kata jangan. Bila ada orang tegur, kita mesti betulkan sah kita. Ataupun misal man'il munfaridi kharij as-saff, bil wuquf kharij as-saff. Ataupun kita tengok satu orang seorang diri dia dalam sah tu, seorang diri dia lah, itu pun kita kena tegur juga. Iaitu kita minta dia naik masuk telut masuk Allah dalam sah depan dia, ataupun kita minta satu orang yang ada atas turun ke bawah bersama dengan orang yang ada salah satu. Itu misalnya, misal dua contoh bagaimana benda yang tak molek berlaku semasa semai jemaah. Maka kepada orang yang buat benda tak molek ni, semua sekali akan tanggungjawab tunggu. Itu mana kata dia, haqqun ala man hadara salat, jadi kewajipan ke atas orang yang pergi nak sembahyang, idza ra'a min ghairihi isa'atan fi salat, bila dia tengok daripada orang lain tu satu kecacatan dalam sembahyang dia, ayyughayirahu wa yunkir alaih, jadi kewajipan dia mesti ubah dan mesti ingkari akan. Ingkar maknanya menceritakan benda itu. Wa in qadara min jahilin rafaqa bil jahili wa alam, sekiranya benda tu, benda yang cacat, benda tak molek ni terbit daripada orang jahil. Orang jahil kita kira kampung, tak mengaji lah. Ada benda ni keluar daripada orang kampung yang tak tahu jatuh sekarang. Kewajipan kita kena negara dua perkara. Yang pertama, tegur dia dengan cara baik. Yang kedua, bila-bila tegur tu kita ajar. Tegur pakcik naik sikit betul sah. Dia naik tawayak dia kalau boleh. Sahnya diminta betulkan. Pertama, sah kena betul. Yang keduanya, sah tu kena penuh. Wayaklah dia kerana Nabi sebut betul sah ni satu daripada asal gaya, satu daripada kesempurnaan semaya. Semaya yang tidak jadi sempurna kalau sah kena elok. Dan bila-bila sah tu kena betul, dia juga kena berkemas. Bau kena belaga bau.
apa namanya, kalau Nabi kata bila bawa orang ni dengan bawa orang turun dan tengah tu, maka syaitan akan jadi atu lah, kita panggil syaitan, syaitan pasti atu ni akan jadi masuk publik tu cendah tu, yang menyebabkan hati kita terganggu dengan saya kita. Banyak hati-hati kita jadi lara, merapu kat situ dengan saya tu pada punca daripada atu duduk apa ni, publik masuk, itulah sah kita, sekiranya sah kita ni tidak dapat balik. Jadi benda gitu tu kita kena wayak pada orang yang kita fikir itu tidak tahu. Dan pada orang yang kena wayak yang gaduh merah di situ, dia kata nak banyak dia aku tahu tu. Jangan sekali-kali tu perasaan lagu tu perasaan kita orang yang sombong dengan ilmu. Orang yang nasihat pada kita ni orang yang beri ilmu pada kita. Dan ilmu ni sifat Allah Ta'ala yang mulia kan. Dan dengan dia keluar pula sifat Nabi-Nabi. Ilmu ni sifat Allah Ta'ala yang termulia dan sifat Nabi-Nabi. Oleh kerana demikian mana-mana orang yang beri ilmu pada kita, artinya dia nak suruh kita ni orangnya kepada Tuhan, sifatnya Nabi-Nabi. Habis sama nak baca kita tak malas dia tak apa. Tapi itu. Kita kena ingat balik kita orang Melayu ni darah panas sikit. Nak Kelantan ni darah panas. Kalau sebut malas lagi walaupun dia panas tu. Penyakit lama tu. Jadi balik kita orang tengah tegur jangan malu. Dan balik kita orang negara ni kena ingat lagi tu. Maruh tak maruh orang pada kita ni boleh kata kau bergantung sebahagian besarnya di atas limit tak limit kita kecil. Jangan sekali-kali kita harap dia tak maruh kita. Kerana apa? Kerana mu tak boleh, tak baik lah kat tu. Tak kita pun pakai buat kata-kata. Jangan. Maknanya walaupun orang tidak maruh kita kerana dia kira kita nasihat, tapi kita juga punya bahasa yang baik. Kena lembut, bahasa yang baik. Cakap hormat pada dia sebut pakcik ke pakcu ke kata-kata yang benar ke hati dia ni. Dengan cara lagu tu dia nak marah sikit pun tak ada baik. Wa in khayran jahilin rafaqa bil jahil wa 'allamahu. Kami dalika al-amru bi tasdid as-sufuf. Tadi setengah daripada itu, setengah daripada teguran yang mesti dibuat jika kita tengok cacat orang lain saya ni ialah kita suruh saya sah ni betul. Kalau puan baik dan lelaki baik, satu sama lain pakat usaha saya sah betul. Wa man'il munfaridi bil wuquf. Wa man'il munfaridi bil wuquf fariyasah. Yang keduanya ialah kita tegak orang yang duduk seorang diri khariyasah di luar daripada sah depan dia tu masih ada lagi ruang untuk masuk. Tiba-tiba dia duduk cacat seorang saya balik sungguh. Ini tak boleh. Kalau jumpa juga dengan kita, kita kena ayak. Awal, satu abang, satu waktu, tak boleh duduk secara diri ni, tolong nak naik anak atas. Ataupun kalau atas, dia nampak penuh balik dah. Kita turun air. Kalau yang atas, turun balik ke laut. Ataupun kita turun dari kena, dia ada belakang. Wala inkaru ala man yarta'an ra'sahu qabla al-iman. Dan begitu juga kita engkar. Engkar makna mencemuk ataupun kita pujuh di atas orang yang bengah pada dia belum daripada keiman bengah. Belum daripada keiman bengah ni kalau saya tengok ada orang lain bangun bengah dulu lagi, pada orang lagi tu kita jaya sama saya tak baik. Tak baik kita tak pada ataupun kita buat apa saja pun belum daripada keiman buat kita dibuat dah. Apa nak rokok belum pada keiman, tujuk belum pada keiman, akak pada belum pada keiman. Kalau ada orang yang lagu tu kita tahu, awak dia nak bayang tak baik. Illa ghairi zalik. Dan lain-lain lagi. Minal umur daripada macam-macam perkara lagi. Banyak lagi perkara-perkara lain yang kita punya tegur kawan-kawan kita kalau benda ni berlaku. Maka baik maaf. Dia tidak semangat lah kita. Termasuklah baca dia. Kita, oleh kita Melayu sudah sini dengan sebab menggunakan mazhab Syafi'i. Dan Syafi'i ini, Imam Syafi'i ini apa yang wajib bagi tu makmum baca syahah balik punggung tu ini, maka masing-masing bertawah baca syahah balik punggung. Apa kadang-kadang setengah surat pun balik tu jadi berdaun jadi at-tahiyat pun baca doa subhanallah doa seperti benda ni tak baik. Benda ni masuk dalam senarai tak baik. Sekiranya bacaan kita yang begitu deras tu menyebabkan orang sudah terganggu.
Awalnya tak tahu kalau hamba saya duduk, kalau dari kita jadi makmum orang balik punggung, dia orang sudah baca seharian lah. Allah pusat di sini. Nak baca betul pun tak boleh, dan kita nak ikat hati kita dengan bacaan kita pun tak boleh. Mengganggu dia dengan at-tahiyyah, wailul ma'udhu, macam-macam itu. Jadi kita ni dah nak kata mazhab Syafi'i tak? Kata begini lah. Tapi janganlah kata kopikat bacaan kita ni mengganggu orang lain. Kita hanya diminta baca sekadar yang kalau kita kira setahun ni, telinga kita dengar. Cukup lah. Tidak mesti kita dengar semua tu. Dengan ayat kalau kita gajah dah. Balas kita mesti jalan. Story lagu, musuh lagu, gitu gini. Maka kita ni nak suruh dengar juga bacaan kita pas telinga. Nak bagi beratah dengan suara lari, dengan suara musuh juga. Orang tak boleh. Jangan sekali-kali. Kita hanya diminta baca sekadar ni, sekadar boleh niat yang kita kaya. Cukuplah, jangan sekali-kali mengganggu orang lain baca. Kalau tak dengar kerana ganggu orang lain, kerana ganggu budak-budak pun tak apalah. Asalkan baca setara ni boleh dengar je. Jangan kata hanya gerak mulut je. Mulut je gerak mak-mak, tapi tak bunyi apa sekali. Ada yang jadi gitu tu je. Buat dulu benda pada ini. Bengok dulu, tunjuk dulu. Bapak tu tidak bapak. Tapi dia panggil pahala semayang dia banyak benar nak kurang. Tak ada IC dia ni semayang suruh orang, tak dia dulu pada orang. Dan pada orang ni, pada orang macam ni, kena rayak dia. Dia sudah membuat dulu pada si email tu, mula usahalah dulu lah pada si email. Bila siapa tanya salah, tak salah dulu juga, betul-betul email juga. Jadi bila tunggu tu email juga belum waktu nak salah ni. Ni kita tunggu belakang, sedang buat dulu. Kita dah sudah dulu, kita tak dulu. Kau sedang nak sudah dulu, dia harapan lagi. Kita cari. Tak kita. وعن عمر رضي الله عنه قال تفقدوا إخوانكم في الصلاة فإذا فقدتموهم فإن كانوا مرضى فعوضوهم وإن كانوا أصحاء فعاتبوهم. Maka dia adil satu. Kemudian dia bawa satu kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Qala tafaqadu ikhwanakum fi shalat. Sayyidina Umar kata, hendaklah kamu cari tengok, kamu kena tengok kawan-kawanmu ketika sembahyang. Ketika sembahyang, sebelah kali tengok cari-cari nak sama penipu di kampung yang ada ke tak ada. Karena sebab kelas sembahyang ni kena juga. Tak timbul dan sembahyang, tak jenis sembahyang seorang yang tidak jenis tak ada. Tak kena Sayyidina Umar kata, bila sembahyang, cuba tengok, berarti tengok ada atau tidak saing-saing, patut ada tu ada atau tak ada. Karena sembahyang ni, bila kata sebut sembahyang, saya jenis lagi. Jadi bila mari jemaah sendiri itu selain daripada boleh tanda, maka jemaah sendiri ini merupakan alat hubungnya di antara orang Islam sesama orang Islam. Jadi kira-kira kata orang, kalau radio tak ada, surat khabar tak ada, telefon tak ada, yang dikira alat hubungnya zaman sekarang kan? Maka orang Islam tidak kecil juga duduk kampung, kerana alat hubungnya, perhubungan waktu dia kala yang Tuhan buat pada Islam cukup je. Iaitu tangan Tuhan. 5 kali hari Islam minta kita semai jemaah, selain daripada tujuan nak menambah kepala je, maka semai jemaah juga surah juga merupakan tempat pertemuan di antara orang Islam sama Islam. Jadi yang demikian bila kita dibalas tu, jangan semata-mata kita nak semayang kat sejak, pertama jangan. Bahkan bila-bila nak semayang tu, ialah Allah panggil. Bila-bila nak semayang tu, kita juga usaha bertemu dengan kawan-kawan kita. Apa lagi? Tak ada apa-apa semua. Sekira saya nak ramai-ramai orang, orang itu jemaah tu. Tak jumpa hari tu. Tak jumpa kita jemaah bahawa kita tak jumpa kita jemaah apa dan sebagainya. Tak insanu mardah fa'adudu. Sekiranya orang yang tak ada jemaah berkana sakit, ta'awidu, hendaklah kamu lawak. Ayat kembali. Lawak lah. Jadi tujuan hidup perhati tengok muka apa dia mari tak pada tak mari ni. Tujuan kalau tak ada, kalau kita tak ada ni kerana sakit, tak pakat melawak. Patut bicu pemata, patut cari obat, patut doktor di sini. Wa insanu asihah. Kalau orang tu tak ada jemaah sebutkan sakit, sehat, tapi tak ada. Tak ada. Maka mungkin kena marah ni. Kalau ada orang tadi jemaah,
Tiba-tiba yang takut dengan apa dah tadi itu kan malak. Wajib tahu orang yang berjemaah ni kena ditangkap dahulu. Orang sebutnya balasan pakat zi rumah ni. Apa tadi jemaah orang dalam agama dia. Nak duk tahu mana, nak duk agama nak. Katalah apa-apa pun, siapa terdekat dia sedar bahawa perbuatan tadi jemaah ni salah. Nabi berlaku ramai-ramai awak demonstrasi tunjuk kerajaan atau kemudian kau tak pergi lebih dari ni atau orang tu pula ikut je lah. Yang pentingnya pada yang tak berjemaah jangan elok orang tu duduk dia sama-sama. Dia ada cacian, dia ada kemarahan, dia ada kebencian, tunjuk kebencian orang tu di kampung. Maulah masyarakat terjadi lah. Kalau ni adalah hal kita tidak aman. Kalau kita tidak aman. Kalau salah amal, kalau pak amal pun jadi apa beli demo ya. Demo bayar beli demo, kalau tak bayar boleh kaya. Ini kaya lah ni. Sekali kita akhir kali mana ni jadi bahasa yang tidak jadi kata. Jadi dia mau ada orang tak. Padahalnya itu jadi tanggungjawab kita sebagai seorang Islam pengguna hak. Tapi dalam hadis ini sebut atibu ini bukan nasihat. Atak pada nasihat. Tegur dalam bentuk malu. Ikat maknanya malu lah. Sebab malu di'atibu. Wal-itabu inkarun ala man harakal jamaah. Ikat. Atibu itu maknanya, apa dia ikat? Atibu, ikat maknanya ingkar ke atas orang tak jemaah. Ingkar maknanya, ingkar maknanya cengit dan benci pada orang ya. Tak jemaah. Artinya apa itu? Satu belak lama dan belak itu betul tak itu apa dia balas tak rasa ni kalau Allah tak jadi maaf kalau tak jadi maaf bukan tak kata dia lah hak betul tak jadi maaf ni lagu ni kata hak betul jadi ini ada kata yang benar mana tidaklah undang-undang ni untuk Allah tak jadi maaf ya undang-undang yang Tuhan buat untuk dalam masalah semaya dan banyak termasuk dah orang yang tak berjemaah. Baik, mengenai dengan orang yang berjemaah pun, siapa dia jadi ini, siapa dia layak jadi ini, ada kata yang berjemaah. Kalau tidak ada, kalau jadi ini, ni orang dia mewakili Nabi Muhammad SAW. Kalau boleh tak saling tak lupa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mati, orang yang nyambung kerja Nabi Muhammad ni, siapa tak ini, tak mati. Jadi kepada orang yang berasa dia boleh besar memimpin orang tak, kena dia tahan dalam ramai-ramai orang seperti kapun ni semua ikut aku ni orang yang layak tidak Nabi. Kalau seperti kapun ni ada lagi orang layak dari Nabi, siapa yang aku ni? Dia mana? Aku dia yang mati. Dia kata layak. Dari situ orang tu dah dengan Allah Alam tu. Tapi dia tak layak dia. Dia tengok jadi dia ni kata yang keduanya kalau panggil dari kajian ilmu ijtima atau ilmu sosial kata saya. Satu adat rasa yang berlaku dalam sebuah masyarakat ni. Nak boleh kau pecah, nak boleh kau cekah adat semua makanan. Memakan masalah. Pengajar-gagih, pengagar-gagar Nabi Muhammad. Nak pecah orang masyarakat Arab Mekah memakan masa 3 tahun. 3 tahun tidak nak cekah buat orang-orang. Dia pelana kok dia duk gantung sangat Arab Mekah tak? Inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadin. Ini satu daripada ayat contoh ayat yang selalu dibuat jawapan oleh Nabi Mekah Nabi Muhammad. Inna wajadna aba'ana ala ummah. Kami duk lagu ni dah jatuh ni lagi. Wa inna ala atharihim muqtadin. Kami ini akan terus mengikuti kesan jejak laku Datuk Nenek. Ini penyakit oleh kami penyakit bergantung, gunung, beku, otak beku bergantung dengan hak lama. Tak tinggal hak lama ni betul atau tak betul. Asal ke hak lama ni hak Datuk Nenek tadi, apakah turut lah. Betul, tak betul pun, turut je lah. Ini adat yang menjadi pegangnya orang Arab. Dia orang Arab dengan orang Melayu, orang dapat tamu-tamu orang dapat. Kadang-kadang benar hak jadi penyakit bagi orang Arab, penyakit itu juga bagi orang Melayu, bagi orang mana sekali. Dan Islam tidak kenal sekali-kali orang Islam ni hidup dalam keadaan beku. Hidup dalam keadaan beku tak bergerak. Dia nak orang Islam ni bergerak terus dulu. Maknanya kalau boleh orang dia ni panggil hidup dalam keadaan
menuju pada arah yang lebih baik, memanglah itu agama Islam. Tapi semua panduan kebaikan dia pada Quran. Janganlah makna kita nak menuju pada kebaikan tapi tak ada panduan kata fikir ini tak benar. Akhir sekali kita boleh jadi buat masalah sedangkan kita anggapnya baik. Ya. Apa namanya? Yuhsinu fil awal wa inda Allah afi. Jangan. Jadi baik kita nak jadi imam, baik jadi untuk makmum, baik jadi apa saja pun kita diajar supaya hidup dalam keadaan wa tawasau bil haqq. Tegur aku tegurmu. Mengkritik ni sangat-sangat dikandaki oleh Islam. Supaya Islam hidup dalam keadaan kosong sama. Jadi kepada orang yang kita anggap dia ni tak kena, tak layak jadi ilmu, tak banyak. Jangan tak layak jadi ilmu. Dan orang tengah tegur tu jangan gaduh, jangan kita ilmu. Tanya balik. Tak apa yang saya tidak layak jadi ilmu. Tapi itu. Kalau kita nak ilmu pun gaduh nak layak. Jadi akhir kalinya didikan Islam dan terbiah Islam ni tak ada itu. Kita nak tolak terbiah Islamnya. Belum kita nak pakai masing-masing. Tak isyarat pun malah tidak. Balik yang nak kerja tak urut. Ya urut tak urut ni kita fikir kita salah. Kadang-kadang tak urut ni kerana kita salah. Dan kadang-kadang tak urut kerana kita fikir. Islam dia tak kira fikir. Dia kira betul. Apa namanya? Kasratul hadith ini dah. Qul la yastawi al-khabith wat-tayyib walau a'jabaka kasratul hadith. Muhammad tu wali kau dia bahawa tak sama hak boleh dengan hak uduh. Sekali hak uduh dia banyak pun tak ada dia. Walau a'jabaka kasratul hadith walau pun benda kecil menawi itu banyak dan membuat tanggung dengan banyak benda uduh. Tak ada sama. Islam mengajar manusia supaya bergerak alam kebenaran. Jadi kalau benar tiada di kita boleh hujah dia, kita boleh tegur dia dan punya dalil yang cukup. Kerana semuanya gini, boleh jadi waktu kita tegur orang salah ni tegur depan ramai. Tegur depan ramai dan menggunakan bahasa yang menamakan kemarahan. Ya. Maka boleh jadi dia naik angin. Akadat sudah rizat bil ismi. Kadang-kadang orang yang buat dosa betul benar tu pun kalau tak kena bayar dia peluh saksiku dia. Peluh buat hal lah dia kena terlaku. Ada juga orang baca jenis hanya lagu tu pun ada. Jadi kalau tak kena bayar kita tegur dia, kadang-kadang dia begitu. Jadi orang macam ni kena tegur sama seorang dan kena guna bahasa yang baik tu. Muhujah cukup. Jadi kita tidak tak luarkan karena kita mengalah orang masyarakat dibuatkan kita tidak sama kita tak ikut dia apa dia tak betul dia buat kita rugi kita tak nak rugi maka begitu ramai lah kalau di online ataupun buat dalam satu ada tak? Kita kira ada kita gila ada kami buat juga ada kami tapi kalau yang apa dulu nak tak juga saya sama saya dah sama saya dia jawab tapi dia takut benda kita jawab tapi tak benar. Jawabkan dia aja. Kata bodoh-bodoh gitu, tak sepakat. Wala yang bagi ayat tatahalafi. Wala yang bagi ayat tatahalafi dan tak saya dia buat mudah dalam perkara ini. Kerana kalau ada di antara orang kampung, masyarakat kita yang tidak terjemaah, jangan sekali-kali kita lihat dia hidup nak tak jemaah turun dulu. Kita kata ikut dia lah. Dia aku. Jangan takak buat tu. Wa qad kana al-awwaluna yubalighuna fi. Dan kita nak kata, sungguhnya orang-orang zaman itu yubalighuna fi apa namanya? Yubalighuna maknanya mengamati benar. Benar-benar mengambil berat dalam masalah. Dalam masa tegur.
Orang zaman hari tu kalau ada seorang yang tak jumpa tak, pakak dia tegur, pakak nasihat, pakak dia berapa, akhir sekali menyebabkan dia berasa dia tu salah. Maka dia kembali mendak pada Islam. Tak jalan rumah tetap, tak ada apa-apa. Pun tak ada apa-apa. Tak ada apa kita pagi-pagi ikutlah. Zarah, dengan cara mana? Kau tidak mesti taktik zarah dulu. Tidak mesti hak tu. Kalau rasa malu hak tu, tak tu. Ada beberapa turun tangga, orang rumah ni hehe, orang mesti hehe sama orang ni, tegur-negur, panggil-panggil. Alah, tu kita. Kerana dia timbul satu pandangan umum dalam sebuah masyarakat bahawa jemaah ni bukan bahasa boleh timah. Orang dalam panggil public opinion. Kerana dia satu pandangan umum dalam masyarakat, timbul perasaan relasi kita orang lain bahawa jemaah ni bukan bahasa boleh timah. Tidak seperti itu. Hari itu jauh kita mengaji jemaah ni, tak ada apa. Gitu-gitu, siapa dia lagi, siapa dia malah, umum. Jadi kalau biasa bagi kita dengar. Benar, salah tidak begitu. Memang tidak begitu. Bayan Rasulullah tidak ada. أعلم أن ما عدا الفرائض من الصلوات يسمى نافلة متطوعة فمنه ما يتعلق بأسباب كالكسوف والاستسقاء ومنه ما يتعلق بأوقات كرواتب الصلاة ونحوها. Baik. Adalah cerita, adalah kenyataan menuju dengan ibadat yang wajib. Sembahyang wajib. Sekarang ni dia masuk pula nak buaya ibadat sunat. Nawafil apa makna dia bayar lebih. Bayar benda yang dikira bayar lebih, bayar tambah lah, bayar tambah Ini lagu itu disebut nawafil. Jadi dalam ibadat ni selain daripada bayar ibadat yang mesti yang kita panggil wajib, ada pula ibadat yang kita kena buat secara sukarela yang disebut bayar tambahan. Kalau ada bagus, kalau tak ada rugi. Dalam itu ni ada lagu itu panggil nawafil. Kata dia dan tahu dengan annama ada al-fara'id, selain daripada ibadat yang dikira fardu dengan salawati itu semaya hak fardu yusanna nafilatan. Selain daripada hak fardu ni ada disebut nafilah, bayar tambahan, wa tatawwu'an, dan bayar tatawwu'. Tatawwu' makna hak sukarela, buat yang sukarela. Faminhu ma yata'allaqu bi asbabih. Di antara ibadat semaya yang dikira sunat atau sukarela ni, ada ibadat sunat yang tak boleh kita buat kalau tidak ada sebab dia. Kal kusuf wal istisqa, seperti sembahyang gerhana dan sembahyang minta hujan. Sembahyang gerhana, sembahyang minta hujan tidak wajib, sunat. Tapi dia ni nak sembahyang minta hujan tak kali tak boleh juga. Dia kena ada sebab dia. Sebab dia kemarah, sebab dia tak turun hujan. Tapi kita bolehlah kita istirahat. Kita kapur ni panggil sembahyang ajak lakau. Kalau kita melalui semua jenis, dia masuk sembahyang ajak lakau. Berkurban itu sembahyang ajak. Sembahyang istisqa ni bagi dia tak ada. Yang dia sembahyang ajak dia tak turun hujan. Jadi hajat lakau. Sedangkan hajat ni selalu amat umum. Di bawah tu ada banyak atas sembahyang-sembahyang yang tidak berupa sembahyang ajak, tapi ada nama dia khas. Macam istisqa, minta hujan. Apabila kemarah kita diminta sembahyang beramai-ramai, minta hujan, itu dia, itu tak kami sembahyang ajak lagi. Ataupun gerhana mentari, gerhana bulan. Dia timbul gerhana mentari, timbul gerhana bulan, kita diminta sembahyang beramai-ramai. Dan sembahyang ni punca dia lebih kurang dengan punca sembahyang per 2 hari lah. Sebagaimana sembahyang per 5 kali sehari itu berpunca daripada perubahan matahari. Bila tari diri, tari condong, tari jatuh, tari naik, apa semua kita diminta sembahyang sebagai mengingati Allah Ta'ala, kerana Allah yang maha kuasa putar bumi yang begini besar, putar dunia yang begini luas, dia boleh putar dan tetap mengikut rel dia, mengikut yang masa dia. Maka kita diminta sembahyang kerana hina kita berbanding dengan beliau Allah Ta'ala. Begitu juga lah bila gerhana air itu terubah kejadian alam daripada curah jadi gelap, daripada bumi di sini, tarik di situ, bulan di sini. Maka ada masa-masa tertentu apa dia panggil berhitung lain di satu lain, tarik dengan bulan menyebabkan jatuh bayang itu dengan satu itu. Ini semua ni bayang-bayang dia dengan sebab dia jadi sejarah-jarah sekali.
maka timbul satu perasaan dalam hati manusia, rasa gerung, rasa takut. Orang yang dia tidak dapat dengan Tuhan, dia kira satu bala mari menguasai jiwa kita pasti gerung kau, satu kau, gapo bala nak mari. Dah tak timbul masalah bala, tak timbul hati, piwak ni, gapo langit, apa dia. Layan ni semata-mata tiga Tuhan, semata-mata kuasa Tuhan. Oleh yang ini kita minta ambil semaya, terlebih Allah Akbar, semaya 2 rakaat. Pertamanya kerana kita nak tunjuk kita ni gerung, apa ni, nak tunjuk kita ni ada kesan perbuatan Allah Ta'ala. Yang keduanya malah menjadi hati kita ni, apa ni orang panggil, berkeluar dikacau oleh khurafat-khurafat pahamai kopi. Jangan. Kerana tak gini, tak keluar bagi pahamai kacau ni, menguasai kita. Supaya bunyi guru langit. Kita diajar baca tasbih sendiri. Subhana man yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Ajaran lagu ni selain daripada nak ikat hati kita dengan Tuhan di saat-saat berlaku benda pelik, maka bacaan lagu ni juga boleh menyebabkan jiwa orang Islam terpehera daripada dikacau ataupun dinodai oleh apa ni tahanan-tahanan khurafat. Tahanan awak ni lihat dolan lah ataupun langit laku apa berapa. Ini semua carut belakang. Jadi bila kita subhana man yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi, maksud ialah Allah Taala yang buruh langit pun tasbih dia dan segala malaikat naik zoom pada dia, maka bacaan lagu itu menyebabkan hati kita terpuruk daripada takut atau pasal dan apa ni berpahaman tahu khurafat asli. Begitu. Islam dia kita beli lagi. Wa min ma ta'allaqu bi awqatih. Ada di antara semaya sunat ni adalah semaya sunat yang berhubung rapat dengan waktu. Bila masuk waktu sekian-sekian, ada semaya sunat tertentu. Sebagaimana masuk waktu sekian-sekian, ada semaya fardu tertentu. Karawat itu salati. Bagaimana semaya akan katik fardu. Semaya katik fardu, orang lagi panggil semaya katik fardu ni adalah semaya sunat yang tak boleh nak buat kecuali bila masuk waktu dulu. Bila mana? Faminatan. Termasuk dalam bahagian yang kedua, iaitu ma'ta'allaqu bi'awqatin ratibatus subhi. Semaya sunat katik fardu subuh. Selagi tak masuk waktu subuh, kalau kita semaya sunat belah mana pun tak jadi katik. Tak jadi katik subuh. Katik fardu subuh tak jadi. Kalau semaya sunat hak lain, saya gila pada subuh. Tapi apa panggil saya tahajud ke, banyak wikir ke berapa. Tapi jadinya alif lagi tak masuk subuh, semaya lah banyak mana pun tak jadi katik fardu subuh. Lah mana katik fardu subuh? Wahya raka'atan. Iaitu kita diminta semaya 2 rakaat. Yadkhulu waqtuha bi tulu'il fajri. Waktu dia masuk dengan sebab naik fajar. Bila naik fajar sabit maknanya, pasti kau tunggu dengan semaya sunat 2 rakaat. Dan mau ban kau dan mau tak ban tu masalah dia. Kalau naik fajar dan mau ban lagi, kita semaya lepas ada ban. Kalau dia mau tak ban lagi, kalau kita semaya dulu tu, tak apa dah. Jadi tak. Dan sebab itulah, kok suami sekalinya, dia semaya yang tahu. Bila masuk fajar, dia semaya 2 rakaat. Sunat subuh. Apabila kita pergi ke masjid, semaya 2 rakaat tu, itu panggil tahiyatul masjid. Itu. Yadkhulu waqtuha bi tulu'il fajr. Fa'in dakhala al-masjidah wa qad qamatis salah. Kiranya dia pergi ke masjid tu, semaya itu orang qamat ya. Dia dapat ke masjid, siapa-siapa tu jemaah. Orang siap dengan jemaah tu. Bal yastarin bil maktubati. Maka naklah dia tu semaya fardu. Semaya fardu. Fa'inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza uqimatis salatu fala salata illa al-maktubah. Kenapa yang tidak dibenar semaya sunat subuh bila jemaah siap dia? Kerana Nabi SAW bersabda, idza uqimatis salatu, bila semaya jemaah tu sedang didirikan, jadi qamat, fala salata illa al-maktubah. Jika tak ada jenis semaya apa pun kecuali semaya fardu. Jadi bila semaya jemaah sedang siap dia untuk dibuat, tapi kalau tak ada semaya mana sekali pun tak ada lagi, kecuali semaya fardu. Jadi oleh demikian bila kamu sampai ke masjid, kita tengah kitab kita ni, dia jemaah nampak dan nak buat dah, nanti kau tu bawa saya dalam lain, aku nak saya fardu. Lepas tu, hak sunat 2 rakaat tadi, thumma idza faragha minal maktubati qama ilayhima wa sallahuma.
Bila sudah dia sembahyang subuh, dia boleh bangun sembahyang sunat tadi. Kucar apa namanya? Kucar susunnya sikit lah. Jadi susunnya itu sepatutnya masuk naik hajar, bank, kepada bank, sembahyang sunat, sembahyang perlu bagi dia ni. Tapi kalau kita pergi ke masjid, tak ada nak sembahyang sunat, kalau jemaah buat dah, sembahyang jemaah dulu tadi. Sudah sembahyang jemaah dulu, bolehlah kita nak sembahyang sunat pada itu. Selagi ada dalam waktu. Sejauh tipiknya kita ada amal dengan kita. Tak apalah, walau bagaimanapun, Imam Ghazali ajar pada kita satu kelam lagi. Qamat ila jima wa sallat rumah. Bila sudah sembahyang fardu, dia bolehlah dia bangun sembahyang sunat 2 rakaat, sunat subuh dia ada tinggal tadi. Dan dalam banyak-banyak sunat kafir fardu 5 kali hari semalam ni, sunat kafir fardu sunat subuh itulah sunat yang paling afdal sekali. Raka'atul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sembahyang subuh, 2 rakaat sunat subuh ni punya tinggi nilai dia ni, hingga tak apa kau nak pergi dengan dunia ni dengan segala isi perut langit itu tak padan lagi. Mahal dia tu lagi pada tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berhubungan dengan dari pagi tahu ni beli habis waktu tu. Dia qama, mana boleh bangun. Kalau kita tak sibuk, apa rugi kita. Kalau kita buat apa-apa dalam masyarakat kita orang Melayu ni, kalau lepas maya subuh, kalau tak maya ni, kalau tak gitu kan? Tak sok maya, tu makin naik pagi kita gini, kita semaya 2 rakaat, sebagai ganti. Boleh tak ada apa-apa. Kita nak semaya tahajud, nak ganti tahajud buat semalam. Kita semalam tidur, tak ada tahajud, tak ada witi. Kita boleh semaya balik pagi tu. Waktu, orang panggil waktu semaya duha. Ganti apa ni ya. Dan Nabi pun buat lagi. Silakan. Ada dia tak ada lepas pada ban tidak waris lebih pada 2 rakaat. Bukan Nabi kita Muhammad SAW bila dia sudah sembahyang 2 rakaat tu dia menyengeng. Dia menyengeng, orang panggil ambil rehat saja. Ada juga setengah-setengah orang kita sini dia bukan di Kelantan, tidak di mana. Jadi bila sudah sembahyang sunat subuh, dia lepas tidur sama. Jadi ada orang tanya, Amba kata, kalau Nabi buat pun begitu dulu. Tetapi yang dia buat begitu tu kena tahan je keadaannya. Kerana dia bangun pukul 43 lagi. Nabi tu bangun awal lagi, pukul 3, pukul 4 tu dia bangun dah semaya sunat. Bila naik pagi agak maka dia semaya 2 rakaat. Lepas tu nyengeng sekejap. Untuk ambil rehat sikit bagi menghadapi semaya fardu. Jangan jadi bangun semaya subuh tu maknanya dia tengok mengaku jangan. Nyengeng sekejap. Kalau kita ambil jenera boleh senakut tidur, boleh senakut apa lain, enggak kita bangun semaya subuh tu dah boleh lah menghadapi dengan semaya fardu tu. Yang keadaan tubuh lah enggak, yang keadaan pemikir tenang. Kita orang bangun semaya subuh, lepas tu semaya sunat dekat nyengeng pulak tidur berapa. Dari 23 rakut tu. Kalau ada mesti tak habis lagi. Jadi masalah kita niru Nabi ni wajib. Tetapi kadang-kadang kita tiru getih-getah. Tiru cabik gitu. Tiru tidak tiru keseluruhan, ada tiru getih-getah. Tengok Nabi nyanyi kata. Jadi itu kita tiru, betul tak bedak lah. Betul nyanyi. Satu kita setuju sangat. Jadi banyak lagi benda lain kita tak tiru. Kau buat-buat kita tiru lagi. Tiru tak nyanyi. Ada kita jadi kalau kita duduk ni, kita bangun kita malam, kita bangun bayar Al-Quran. Itu 3 bulan. 3 bulan itu. Kalau kita ada, kita bangun. Itu kita faham. Tak ada. Kalau kita kata takut ada nasi, kata anak 20 minit. Kita ambil bayar, kita ajak takut. Tak ada jemaah. Dia gini ya. Jadi sehari kita buat 3 kuah. Ini bakal tubuh hati. Jadi malam tu pula tidur ni rezeki. Kalau salah bangun pagi tidur pula tu dia jalak tak dia. Jadi bila bas subuh itu gini tu.
Kalau bolehnya tu imej supaya lawak sikit. Gitu maksudnya. Dia terteguh dia atas keadaan. Imam Syafi'i dan semaya awal. Imam Hanafi dia semaya subuh ni lawak sikit. Dia panggil isfar. Masing-masing ada belakang. Masing-masing ada hujung belakang. Jadi oleh yang kita boleh berunding dengan masyarakat sekampung. Ada apa-apa, benda ni boleh besar. Kita boleh berunding dengan masyarakat sekampung. Kalau betul ramah orang bahasa suka lawak, maka tu ilmu itu boleh lawak sikit. Tapi kalau ramah masyarakat tepat tu bahasa nak cepat, nak orang duduk kat bandar, nak pergi cepat, nak pergi cikgu, kau berapa nak pergi jauh gitu, orang nak bawa, nak pergi kedai gitu, nanti kata, kalau kita pelawak, masyarakat yang itu dah. Tengok pada keadaan, boleh susah masalah. Jadi kalau kita kena doa itu, kenapa kita nak mengayu orang ini kita hormat? Kalau tak boleh begitu, tak ada nak buat. Ke email kalau nampak orang suka, banyak orang suka pelawak. Dia ada hak pelawak. Dan maknanya sengaja syarat kita buat waktu semaya ni luar. Waktu semaya luar. Zuhur luar. Asar luar. Subuh luar. 1 jam lebih. Jadi tak letak dah. Ada. Tapi semaya jemaah dengan anak bedroom ni, selain daripada kata tak boleh tidak, ini 2 kali sekurang-kurangnya kita kena fikir. Yang pertamanya syiar jemaah tak ada. Jemaah ni satu daripada syiar Islam. Syiar tu bukan masalah Quran, syiarnya jemaah. Jadi itu syiar berdua kita mesti ini tak syiar. Jadi bila kalau kena kita saja tak apa lah gamak tak. Tapi kalau kita jemaah rumah, orang tu jemaah rumah, ya tu hak berdua ni mesti rumah Tuhan tak ada. So kita kena fikir juga. Yang keduanya masalah fitnah manusia. Kadang-kadang ada kecil. Dia tu nampak lebarannya, tapi tak ada tengok semua. Jadi momik orang ni ittaqu mawaqi'at Tuhan. Ada hadis sebut ittaqu mawaqi'at Tuhan. Mu kena beringat jangan buat benda-benda yang menimbulkan tuduhan orang. Kadang-kadang kita buat boleh ada dah, tapi dengan sebab kita buat tak kena sikit, orang tuduh. Itu dia. Jadi tuduhan orang ni kadang-kadang dia tuduh sakit kita. Kita buat benda yang menimbulkan tuduhan. Jadi, kalau kita nak buat juga, kita rata daripada orang kawan tak pergi balasan. Kerana kawan itu. Dia ketua orang itu, tahu pula dia mentuduh juga tahu semua. Itu udah dia. Jadi, kita kena jelas pada masyarakat. Dia kawan yang buat lagu rangkit pada demo ni, kucingnya dia. Tak apa pun, tak ada apa-apa. Sayyidina Umar pun kata orang. Bapak nak tukar dia. Orang kecil punya bini dia depan. Padahal bini dia betul. Dia baca. Dia kata apa pada? Orang boleh kacik dengan rutin dengan mana? Dia kata bini aku. Budak bini buat aku kalau kacik dengan mana? Tak boleh. Dia boleh berkaya tu. Apa dia kacik dengan mana? Itu Rairah Sayyidina Umar di antara laki-laki bangsa. Sayyidina Umar tak boleh keluar pada si laki-laki ni berdepan dengan perempuan ramai-ramai. Tidak boleh. Itu nak jaga masyarakat saya jangan libat dengan masalah seks sama budak panggil. Batu yang naik kereta dengan perempuan. Orang tak hidup dia kan. Walaupun benda tu bunyi. Tapi nak jaga masyarakat Melayu, dia tu dah untuk kayu benar. Masyarakat kita orang Melayu, dia selalu amat kayu. Kampung gaul lah tu. Bana. Jadi kita sebagai orang agama ni, dia ada beza sikit. Dia ada tanya bapa, dia tutup. Awak tinggal di pungut sama. Biar kita boleh jawab. Pesannya. Nak kawan nak ajar masyarakat kawan, supaya dia reti orang jatuh ada cara dia, orang tina ada cara dia. Kok kata orang tina dengan orang jatuh ni sama tinggi sama rendah. Ini tidak kita orang Eropa, orang putih. Orang putih buat lagu tu kita telagongkan. Akhir sekali kau salah nak hari ini, dengan rogu, dengan dapur, jangan. Dia orang putih, orang kapit ni yang sengaja dia buat benda-benda yang tujuan nak suruh nak bunuh masyarakat kata. Kalau tak tahu tu, iya. Dia mesti orang dia tak belakang ni, dia tapi raja tu dia dipunggu sama. Orang takut-takut dia dipunggu. Dia kena itu. Orang tak balik punggu. Itu dari adat. Orang Eropah pun tak ada hormat. Kawan dia drive badan dia mau opah. Itu dia. Enggak, dia tak kata dia datuk. Tak apa lah. Warad betul zuhur.
Dan ada juga sunat khatib fardu zuhur. Arba'un qablaha wa arba'un ba'daha. 4 rakaat belum daripada sembahyang zuhur dan 4 rakaat lepas pada sembahyang zuhur. Khatib fardu. Jadi 8 lah. Walahu al-iqtisaru ala raka'atayn qablu wa ba'du. Jadi kata dia boleh juga kita pakai 2 rakaat je. 2 rakaat sebelum dan 2 rakaat lepas. Jadi kalau kita boleh buat 4 kami benar lah. Tapi kalau buat 2 dia pun tak ada apa-apa. Waratibatul asri dan khatib fardu sembahyang asar. Wahya 4 raka'atin qablah. Iaitu 4 rakaat belum daripada asar. Belum daripada asar 4 rakaat. Walahu al-iqtisaru ala raka'atayn. Walam takun muwazabatuhu sallallahu alaihi wasallam. Jadi 4 rakaat belum pada asar. Lepas pada asar tak ada. Lepas pada asar tak ada. Tak ada apa ni khatib fardu. Walam takun muwazabatuhu sallallahu alaihi ka muwazabati ala ma katuhu. Kata dia walaupun rakaat apa ni khatib fardu asar ni ada, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah begitu muwazabah sebagaimana dia muwazabah dengan sunat zuhur. Muwazabah ni maknanya berkekalan. Maknanya kalau banding dengan sembahyang sunat zuhur dengan sunat asar ni, Nabi-Nya lebih banyak mengamati sembahyang sunat zuhur. Ada pun sembahyang sunat asar tidak muwazabah, tidak berkekalan. Ada masa-masa yang Nabi sembahyang sunat asar 4 rakaat dan ada masa-masa tidak 4 rakaat. Jadi kerana zuhur ni dalam ihya disebut ya. Kerana zuhur ni letak dia ni ketika tari gelacuh. Dan tari gelacuh ni saat mustajab, saat buka pintu langit. Jadi Nabi kata ini sebab saat ni buka pintu langit untuk Allah Ta'ala terima kaya naik segala amal ibadat manusia di muka bumi ni, maka aku nak tengok tubuh aku ni duduk tengah buat ibadat ketika dia tak buat naik barang kerana tu. Dia melihat kat repuk, aku tinggal muka bumi kat dia, aku tengok orang nama sekian, sekian, duduk tengah semayang ke muka Tuhan. Aku nak benar. Jadi oleh demikian, saat waktu zuhur Nabi kita semayang sungguh-sungguh dan perbuatan macam tidaklah sebegitu Nabi kita laku waktu semayang asar. Lubuk keluar. Tak itulah hari Jumaat. Hari Jumaat ni terkenallah hari yang ada satu saat tertentu yang Tuhan mustajab ada orang manusia. Tapi tak riwayat kita saat mana. Maka timbullah alim ulama kita balik saat mana. Ada setengah kata tiga tahun itu naik. Tiga tahun balik pagi itu naik. Pagi Jumaat tu tiga itulah saat mustajab. Kalau tidak ada orang dapur nak baca dapur molek nak tiga. Kata setengahnya saat ketika tu ini naik atas mimbar. Naik atas mimbar nak baca khutbah. Kerana naik atas mimbar ni tak ada beg. Naik dia. Dan begnya kalau tidak beg kecuali tayi gelacuh. Jadi bila tayi gelacuh, ini beg, ketika itulah itu langit buka ketika tu. Ketika itulah saat yang paling mustajab. Nak gapur. Segala melekat, orang duduk tulis. Datangnya orang buat senarai, orang datang pukul berapa tu pun, dia kata habis buk ketika tu, mari pakai nak dengar gapur itu ini aja. Itu khatib sebut. Jadi kita tu pun kita tayi gelacuh juga. Okay? Bagi kita orang gitu ada menjaga benar. Kita orang kita pasti saat lepas pada bel ni saat yang kita bikin beraya. Saat pertama saat azan. Saat azan ni saat segala sesuatu lari habis di sini segala belakang pun berlaku. Yang keduanya saat tu imam naik. Saat juga saat tu imam naik atas tuat mimbar. Tu khatib naik atas mimbar ni bukan kecil. Hak semati. Kerana dia ni bawa tugas Nabi Muhammad. Sekarang ni aku nak ajar kamu benar hak Nabi Muhammad ajar. Dengar aku. Sebab tu dalam belakang mengumpat berikut berlaku duduk sampai berlaku untuk dengar apa ni ajar. Jadi sebab tu Datuk Khatib bila duduk kecil khosir dalam sebuah jemaah ni kan. Allah habis tak pakar. Orang yang ditugas begitu sekali besar tiba-tiba duduk wayak barang-barang yang orang panggil barang yang tidak membawa manusia ni ingat pada Allah Ta'ala, tidak membawa manusia pada akhirat. Orang yang orang panggil tidak menilangkan tugas yang kita mulia dan kita besar. Waratibatul maghrib wahuma raka'atani ba'dal fardh. Ada juga sembahyang sunat maghrib. Dengan iaitu 2 rakaat lepas pada maghrib. Belum pada maghrib wa amma raka'atani qablaha baina adzanil muazzin wa iqamatihi ala sabil mubadarah fakana yaf'alu katsir min as-sahih. Kata dia ada pun 2 rakaat belum pada maghrib di antara celah di antara ban yang qamat ala sabil mubadarah dengan cara cepat-cepat ni
Maka ada sebahagian sahabat buat. Ada sebahagian sahabat buat juga sunat belum pada murid tapi dengan cara gaduh-gaduh. Dengan cara gaduh. Wa sahha amrun Nabi sallallahu alaihi wasallam biha ala sabil tahyil. Dan Nabi sendiri pun ada menyuruh orang dengan cara pilih. Nabi tidak suruh orang belum pada murid ni ada 2 rakaat. Tidak. Bahkan Nabi kata, ikutlah. Itu nak buat. Kau mana buat tu pun buat dengan curi-curi. Jadi, kita sebelah sini. Semayang murid ni, pertama orang kampung semayang lewat. Dan luka ceritanya ada di antara guru kita pun yang semayang lewat murid. Tak kena kan. Pertama murid ni, usaha kita nak semayang lewat. Demo hok sama sahabat Nabi hok bang awal murid tu pun kalau ada juga hok demo nak semayang sunat kita semayang cepat. Kalau dia tahu dah tu imam ni akan semayang cepat, akan semayang kedua dia saja masuk waktu. Jadi kita pergi semayang lewat dah sekali pas belum pada semayang tu kalau ada semayang sunat kalau lambat ini orang panggil jauh kenal sasa kita daripada langit dia apa tak lama di sini. Bila kita buat di sini, bila habis semayang murid kan, bila bang murid, kita semayang perdu tadi. Satu daripada sebabnya nak ajar masyarakat, supaya kampung kita, negeri kita ni, semayang murid sebelum. Bola, pasal semayang murid, saricing, orang panggil lawak jamu, biasa apa semayang murid tu, bola. Itu hak sama. Kita kena ubah kedudukan kita. Waratibatul isya, ba'daha raka'atan atau arba'an. Dan sunat isya, lepas daripada sunat isya. Sunat dan lepas pada isya 2 rakaat atau 4 rakaat. Wa ammal witru fa waqtuhu ba'da al-isya'i wa aktharu 11 rakaat. Adapun witir ni kena buat lepas pada isya dan sebanyak-banyak dia 11 rakaat. Walau an yutira bi 9 wa 7 wa 50 wa 30. Witir di mana habis semua. Kalau sebut kata witir, banyakkan kita ingat pula puasa. Habis puasa dah, tak kata witir lagi. Tidak. Witir dia ada formula. Boleh puasa. Kalau tidak boleh puasa lelah ni, witir dia ada juga. Iaitu kena buat lepas pada isya. Bilanya dia 9 rakaat habis mana. Dan dia boleh witir dengan 9 pun tak apa, 7 pun tak apa, 5 pun tak apa, 3 pun tak apa. Mawasulatin bislimatin wahidah, mawasulatin. Sama ada nak sambung 3 rakaat dengan sekali salam, ataupun kita nak buat 3 rakaat 2 kali salam. Boleh. Kalau kita nak buat kapurnya 3 rakaat 2 kali salam kan? Tak apa, nak 3 rakaat 2 kali salam pun tak apa, 3 rakaat sekali salam pun tak apa. Mazhab kita Imam Syafi'i, dia suruh 3 rakaat ni 2 kali salam. Supaya jangan tukar dengan saya pergi. Oleh kerana murid di 3 rakaat sekali salam, ya. Dan murid ni bagai wajib, maka witir hak sunat ni kita nak buat lagu tu juga, tak boleh kita ni. Dengan sebab tu, hak 3 rakaat sekali salam tu kita kira hak penuh. Hak 3 rakaat sunat ni kita kira buat 2 kali salam. Imam Hanafi, dah. Imam Hanafi witir dia 3 rakaat sekali salam. Suka murid. Terserahlah pada kita. Mana tu? Ayat 2 juga. Tentu suka murid lah. Waja'lu ba'da tahajjud fi akhir al-lail afdal. Dan kita letak witir lepas pada tahajud di penghujung malam tu pokok malam sekali. Yang buat mana witir, kita buat dia lepas pada tahajud. Ini arti kalau kita semaya witir dulu, sampai bangun semaya tahajud pula, boleh juga, tapi tidak asal. Kita nak cari pahala yang betul. Wa amma salatul duha.